Terima kasih Norlela. Salam sejahtera. Seramai 505 usahawan tani atau agropreneur muda di Sabah mendapat manfaat menerusi program Agropreneur Muda PAM di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui bantuan geran Agropreneur Muda GAM berjumlah 7.23 juta ringgit. Ia meliputi sektor tanaman, perikanan, ternakan dan industri makanan sejak 2016 hingga 31 Mei tahun ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dato' Cik Abdullah Matnawi berkata, PAM bertujuan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam sektor agro makanan selain berupaya meningkatkan pengeluaran hasil di seluruh negara. Mana setakat ni kita tak ada masalah dari segi banyak, tapi kita berusaha untuk meramaikan lagi maknanya usahawan-usahawan ni supaya mengambil peluang. Beliau bercakap kepada media selepas lawatan ke Kampung Tawadakan dan Kampung Kulambai, Kota Belud. Sementara itu, usahawan muda di negeri ini bersyukur dengan bantuan geran tersebut. Jadi dengan bantuan dan geran Agropreneur Muda ini, memang kami terus dapat mesin-mesin, alat-alat untuk kemudahan meningkatkan pembukaan tanah dan meningkatkan hasil tanaman kami. Dan kita dapat geran Agropreneur Muda. Selepas itu kita banyak menaik taraf produk kita untuk lagi baik dari segi kualiti dan ketahanan dan juga dia punya appearance lah. Lebih 6,000 agropreneur di seluruh negara menerima kelulusan geran Agropreneur Muda dari Januari 2016 hingga 30 Jun tahun ini melibatkan peruntukan 104.35 juta ringgit. Sementara itu, usahawan tani muda digalakkan meluaskan skop perniagaan dengan menggunakan medium pemasaran dalam talian yang berupaya membantu meningkatkan perusahaan bertaraf global. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dato' Cik Abdullah Matnawi berkata, usahawan muda perlu memaksimal capaian internet bagi memasarkan produk masing-masing. Apatah lagi ketika ini medium berkenaan menjadi pilihan utama berikutan penularan pandemik COVID-19. Sebagaimana yang kita faham di peringkat awal, PKP ini berlaku beberapa gencatan ataupun hiccup dalam pemasaran ini, dan usahawan-usahawan ini mula melihat jalan-jalan keluar, dan antara jalan keluar yang terbaik yang kita nampak paling berpotensi ialah melalui pemasaran online ini. Katanya pemasaran secara dalam talian bukan lagi dianggap sebagai pemasaran masa depan tetapi menjadi trend dan medium terbaik melonjakkan perniagaan. Dato' Cik Abdullah bercakap kepada media selepas merasmikan kursus pemasaran online Agropreneur Muda di Kota Kinabalu. Kursus ini merupakan yang pertama dianjurkan Kementerian berkenaan dan akan diperluas ke negeri-negeri lain. Seramai 50 usahawan tani muda Sabah menyertai kursus tersebut. Lebih 11 juta penduduk terutama golongan B40 yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 telah mendapat manfaat bantuan prihatin nasional BPN berjumlah 295 bilion ringgit. Demikian dimaklumkan Timbalan Menteri Keuangan 1 Dato' Abdul Rahim Bakri ketika ditemui selepas majlis dialog kementeriannya di Kudat. Menurut Dato' Abdul Rahim, peruntukan BPN merangkumi 250 bilion untuk bantuan prihatin 10 bilion ringgit bagi Prihatin Plus melibatkan golongan sasar perusahaan kecil dan sederhana SME dan 35 bilion ringgit bagi pakej pelancaran semula ekonomi negara penjana. Peruntukan besar berkenaan membuktikan kerajaan peka dengan kesukaran dihadapi rakyat di pelbagai peringkat. Sementara itu, beliau memberitahu dialog tersebut bertujuan memberi penjelasan mengenai usaha kerajaan menangani impak pandemik COVID-19 selain mendalami permasalahan dihadapi penduduk di daerah berkenaan. Sebagai rakyat Malaysia dan juga pemimpin akar umbi, mereka harus mengetahui tentang keadaan ini supaya mereka cukup maklumat dan dapat bersama-sama untuk mengharungi permasalahan yang wujud daripada kemerosotan ekonomi ini. Sementara itu, para peserta menyambut baik majlis dialog yang dianjurkan Kementerian Kewangan tersebut. Penganjuran ini sangat bermanfaat kepada penduduk Kudat
terutamanya kepada para peniaga dan para pengusaha. Tapi yang kali ini dia lebih terperinci lagi dan lebih jelas lagi. Ini very good for kita punya masyarakat di sini lah, Gudan lah. At least lah kita tahu kan kita punya kerajaan, dia ada boleh kasih tahu kita kerajaan buat apa, dan kita pun boleh kasih tahu masalah kita kepada itu kerajaan kita. Dialog tersebut dihadiri 120 peserta terdiri daripada para peniaga dan pemimpin masyarakat di daerah berkenaan. Seramai 42,038 pelancong domestik direkodkan mengunjungi 9 taman di bawah jagaan Taman-Taman Sabah TTS sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini. Antara yang menjadi tumpuan ialah Taman Kinabalu, Taman Bukit Tawau dan Taman Banjaran Crocker. 6 lagi taman merupakan taman marin di bawah TTS iaitu Taman Tunku Abdul Rahman, Taman Pulau Tiga, Taman Pulau Sipadan, Taman Pulau Penyu, Taman Marin Tun Sakaran dan Taman Tun Mustafa. Pengarah TTS Dr. Maklarin Lakim ketika dihubungi RTM berkata, daripada jumlah itu Taman Kinabalu mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 17,514 orang, diikuti Taman Tunku Abdul Rahman sebanyak 6,881 pelancong dan Taman Marin Tun Sakaran 6,710 pelancong. Sementara Taman Bukit Tawau catat seramai 4,845 orang, diikuti Taman Banjaran Crocker 3,472 pelancong. Jelasnya meskipun peningkatan pelancong domestik meningkat secara konsisten, TTS kekal fokus melaksanakan prosedur operasi standard SOP ditetapkan termasuk menghadkan bilangan pelancong kepada 100 orang sahaja pada satu-satu masa di setiap stesen untuk membendung penularan COVID-19. Dr. Maklarin turut berterima kasih atas kerjasama baik pengunjung yang mematuhi SOP bagi memastikan taman-taman ini bebas COVID-19 sekaligus merangsang ekonomi penduduk setempat. Baik, sekian perkembangan berita dari negeri di bawah bayu. Bersama mencegah COVID-19, lindungi keluarga, sentiasa pantau status kesihatan. Kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan.